Okey, selanjutnya para penonton, kami bawakan kepada anda berkenaan dengan monsun Timur Laut, ramalan, amaran dan tindakan awal Met Malaysia untuk sama-sama kita ketahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan perkara ini. Itu kita bersama dengan Tuan Ambon Dindang, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi Tuan. Ya, selamat pagi. Ya. Terima kasih atas jemputan ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk pagi ini Tuan. Ya. Okey, jadi sebagai permulaannya mungkin Tuan boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan monsun Timur Laut dan bilakah tempoh biasanya ia akan melanda negara kita sebagai permulaannya. Silakan. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Terima kasih juga atas jemputan. Jadi monsun ini sebenarnya berasal dari perkataan mausim. So itu dijumpai oleh pelayar-pelayar yang melayar melalui Laut Cina Selatan. Bukan melayar melalui Laut Hindi, Lautan Hindi. So kebanyakan pelayar-pelayar ini dia menghadapi arah perubahan angin tu bila mereka belayar pada bulan-bulan yang berlainan. So jadi timbullah perkataan mausam. Mausam itu diambil oleh bahasa Inggeris sebagai monsun dan kita di Malaysia sebagai monsun. So monsun ini ialah apabila berlakunya perubahan angin secara konsisten, tiupan angin secara konsisten daripada satu arah. So dalam tempoh yang lama. So jadi monsun Timur Laut ini apabila negara kita menerima arah tiupan angin daripada arah Timur Laut. Sebab itu kita namakan dia monsun Timur Laut. Dan monsun Timur Laut di negara kita sinonim dengan hujan yang lebat dan banjir. Dan satu lagi monsun di negara kita monsun barat daya yang sering berlaku pada bulan Mei hingga bulan September. So dan arah pada ketika itu adalah arah daripada barat daya dan cuaca di negara kita lazimnya adalah kering, panas dan sedikit berjerbu. Itu perbezaan antara monsun lah. So di negara kita ada dua monsun, monsun Timur Laut November hingga Mac, monsun barat daya Mei hingga September. Dan di peralihan itu kita namakan peralihan monsun lah. April 1 dan Oktober 1. Itu peralihan monsun bila dia nak bertukar sepenuhnya. Okay? Itu sebab sikit pasal monsun. Alhamdulillah kita belajar untuk memahami iaitu berkenaan dengan keragaman cuaca di negara kita dan dua monsun utama, monsun barat daya dan juga monsun Timur Laut yang menjadi fokus kita pada ketika ini. Jadi Tuan, pastinya mewakili masyarakat seluruhannya, kita nak tahu dalam situasi monsun Timur Laut ni apa antara faktor utama yang mempengaruhi cuaca kita, apa yang kita boleh gambarkan tu berkenaan dengan situasi semasa cuaca pada ketika ini. Okey, dan apabila kita bercakap sekarang pun negeri-negeri di pantai timur terutama Kelantan, Terengganu, Pahang sedang mengalami hujan. Sebab kita sudah mengisytiharkan permulaan monsun semalam 13 bulan November. Dan monsun ini dijangka berterusan sehingga Mac tahun hadapan. So jadi faktor-faktor apabila kita berada di dalam monsun Timur Laut ini, kita di Jabatan Meteorologi Malaysia akan lebih memfokuskan kepada melihat dari segi corak tiupan angin itu sendiri dan juga luruan-luruan monsun. Sebab itu kita selalu bercerita luruan monsun sepanjang musim monsun Timur Laut. Luruan monsun inilah satu tiupan angin yang deras melalui Laut Cina Selatan. Dia akan mengumpul secara kelembapan yang tersejat daripada permukaan Laut Cina Selatan dan membawa dia menjadi hujan di pantai timur. Sebab itu kita katakan dia adalah sinonim dengan banjir, hujan yang lebat dan berterusan. So itu yang kami di Jabatan Meteorologi Malaysia akan pantau. Dari segi bila berlakunya luruan ini kita akan memaklumkan lebih awal. Di samping luruan itu kita juga akan melihat dari segi ada tak terbentuknya kita namakan kawasan tekanan rendah di Laut Cina Selatan tu yang juga boleh menjadi faktor kepada menambahnya jumlah hujan yang akan turun. Dan selain daripada itu juga kita juga lihat kepada faktor-faktor luar lah seperti La Nina, El Nino, dan juga kita lihat dari segi faktor Indian Ocean Dipole yang berlaku di Lautan Hindi, dan di samping juga ada sistem cuaca yang bergerak kita namakan Median Julian Oscillation MJO. So tapi yang utama ialah monsun itu sendiri, luruan monsun itu sendiri. So itu yang kita akan pantau kerana itu akan membawa hujan yang lebat berterusan untuk 1 hingga 3 hari berterusan hujan. So itu yang menjadi fokus utama semasa musim monsun Timur Laut inilah. Tadi Tuan ada menyentuh berkenaan dengan monsun Timur Laut ini berlaku pada 13 November 2025 sehingga dijangkakan sehingga Mac tahun hadapan. Jadi mungkin di ketika itu adakah tempoh mungkin akan berlakunya sebarang perubahan untuk dari segi aspek cuaca ataupun mungkin ada apa-apa faktor yang akan menyebabkan berlakunya perubahan?
Okey, sebab itu di jabatan kita sentiasa 24 bertugas 24 jam. Betul. Dalam ikut giliran. Kita di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional ni dia sentiasa memantau keadaan cuaca. Jadi apa yang kami perlukan ialah kami ada alat-alat yang khusus untuk memantau cuaca ini. Sebagai contoh, kita ada menerima imej satelit setiap 10 minit. So imej satelit ni boleh untuk kita melihat lebih jauh ke luar pesisiran pantai kita hingga kepada lautan China Selatan. So dari situ kita boleh melihat pergerakan kelompok awan yang nak masuk tadi tu. Tapi sebelum tu kita kena kaji dulu angin itu. Melalui model-model cuaca tu kita akan lihat angin tu memang menghala ke negara kita. So ada kelompok awan sudah ada terbentuk di Laut China Selatan dan akan masuk. So dan bila dia telah menghampiri pantai itu kita beralih kepada radar. So di Jabatan Meteorologi Malaysia ni kami ada 19 buah radar cuaca yang kami letakkan di seluruh negara ni, dan kebanyakan di pantai-pantai timur ni ada 4 ke 5 biji radar. So jadi kita menggunakan radar ini untuk kita melihat dia menghampiri betul-betul negara kita. So untuk mengesahkan memang kelompok awan tu sudah nak sampai dah. Tetapi untuk kita mengeluarkan amaran awal tu kita cuba buat awal lah, seawal mungkin 3 hari sebelum. So untuk kes-kes yang hujan lebat berterusan itu tadi. So melalui pemantauan yang komprehensif ini kami boleh membekalkan maklumat amaran cuaca awal lah untuk monsun timur laut. Sebab itu sistem-sistem yang kami ada ni kami pastikan dia beroperasi 24 jam dengan baik supaya kita boleh mengesan awal. Sebab jabatan kami ni pemberi maklumat awal. Betul. Bila sudah berlaku tidak guna lagi. So pemalumat awal yang kami bekalkan ni akan kami salurkan kepada semua agensi pengurusan bencana yang ada di negara kita ni supaya membuat persediaan lah. Tetapi yang kita pasti musim monsun timur laut ni musim hujan. So kita menerimalah hujan itu akan datang. Cuma yang kita lebih fokuskan kepada yang berterusan lama lebat. Okey, kita dah mendengar bagaimana peranan yang dimainkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka bertugas 24 jam dan mereka merupakan frontliner paling hadapan sekali untuk memberikan amaran kepada kita berkenaan situasi cuaca pada ketika ini. Okey tuan, kita nak berikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersiap siaga sentiasa di kawasan ataupun negeri manakah yang pada ketika ini menjadi pemantauan utama pihak Meteorologi Malaysia khususnya berkenaan hujan lebat berterusan ini. Okey, terima kasih atas soalan. Soalan itu amat baguslah sebab kita memang berkehendakkan kawasan yang terkesan itu mendapat maklumat seawal mungkin. So jadi kita kena faham ciri-ciri monsun itu sendiri. So monsun kita tahu bermula pada November dan berakhir pada Mac. Sudah pun bermula pada 13 November. Jadi pada fasa awal monsun itu sendiri, dia selalunya akan terkesan adalah negeri Kelantan dan Terengganu. Fasa awal ni lah bulan November hingga bulan Disember. So biasanya dua negeri ini akan mendapat hujan yang lebih dahulu. Kerana monsun itu dari utara dan bergerak ke selatan. So sekarang ni pun tengah hujan di Kelantan dan Terengganu dan juga sedikit di Pahang itu. So jadi fasa yang pertama memang di Kelantan Terengganu pada bulan November hingga bulan Disember, dan turun ke bawah Disember Januari nanti kita akan jangka kesan dia lebih menumpu di selatan Terengganu, Pahang dan ke Johor dan termasuk juga Sarawak. Dan juga Sabah lah. So dia sudah bergerak ke selatan. So jadi pergerakan monsun ni memang kita akan pantau secara berterusan. Itu ciri-ciri lazim dia. So lepas itu bulan Januari, Februari biasa dia lebih kepada Sabah dan Sarawak lah kesan dia. Kalaupun ada di sedikit selatan Johor, mungkin boleh terkesan balik lah. Tapi secara normal, secara lazim dia memang itulah pergerakan monsun. Dia kena Kelantan Terengganu, lepas tu Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. So, jadi monsun-monsun ni walaupun dia ada pattern macam tu, tapi pemantauan berterusan itu lagi lebih penting. Sebab kita tak tahu perubahan dia, kadang-kadang dia beralih balik kan. So itu memerlukan pemantauan berterusan lah 24 jam. Okey, dan sedikit mungkin boleh kongsikan juga berkenaan dengan taufan Fung Wong yang melanda sekarang. Adakah Malaysia juga terkena tempiasnya? Okey. Saya ringkas. Okey, taufan Fung Wong ini, taufan ni memang musim dia kemuncak bulan 8, bulan 9 dan juga sampai bulan 11. Dan kita juga maklum bahawa bulan ini saja dua taufan yang besar sedang melanda. Filipina lah, bukan Malaysia. Filipina dan juga Vietnam. So pada awal November, itu pada 2 November kalau tak silap saya, pada 4 November dia sudah melanda Filipina. Dan pada 6 November dia terus masuk ke
Vietnam. Dan pada Ahad yang lepas, satu lagi taufan Fung Wong. Yang taufan yang pertama tu dinamakan taufan Kalmegi. So taufan Fung Wong ni dia bergerak sedikit ke atas. So yang Kalmegi ni ke bawah sikit. Itu yang memberikan kesan kepada Sabah terutamanya lah pada masa itu. Tapi tidak banyak sebab laluan dia lebih ke utara lah. Yang lebih terkesan negara Filipina. So lepas itu taufan Fung Wong yang baru habis melalui Filipina itu pun memberikan kesan kepada teruk pada Filipina lah. Dan tidak ada kesan yang langsung kepada Sabah dan Sarawak ataupun Semenanjung. Cuma di lautan di negara kita, lautan Cina Selatan ni agak bergelora. Bila ada taufan memang dia akan bergelora lah. So itu lautan ni agak bergelora, dan kita juga sudah mengeluarkan amaran laut bergelora lah bila ada taufan. Dengan amaran-amaran yang sentiasa dikemas kini dan sentiasa dikeluarkan oleh Met Malaysia, ianya sangat membantu untuk kita semua rakyat Malaysia. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, Encik Ambun Dindang yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun kepada anda semua, jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari secara terus laman web ataupun media sosial Met Malaysia. Ataupun menonton Selamat Pagi Malaysia, kerana setiap hari kami akan bawakan berkenaan dengan keadaan cuaca terkini. Okey, nampaknya sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Rizfiah Jarif. Dan saya Munawar Azmi, mewakili tim penerbitan dan juga kru teknikal serta penerbit Nur Aisyah Muhammad Yusof mengucapkan terima kasih dan salam Jumaat penghulu segala hari. Assalamualaikum. Bye.